Jadi kita akan mula buku aktiviti tauhid dulu, muka surat 37. Muka surat 37. Okey, boleh? Semua dah ready? Boleh Ustazah mula? Boleh. Okey. Jom. Dah buka dah semua muka surat 37? Okey. Boleh? Okay. Tauhid Ustazah. Tauhid dulu. Tauhid dulu. Lepas tu baru kita fiqh. Dah. Okey. Boleh? Boleh Ustazah mula? Okey. Kita tengok soalan yang kedua ni. Semua dah buka ke belum? Sangkut ke Ustazah? Tak. Okey. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan dia tanya, senaraikan 3 sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat Rasul ada berapa? 4. Ada 4. Okey, tapi dia minta 3 sahaja. Okey, yang pertama apa dia? Sidik. As-sidik ataupun as-sidku. Amanah. Okey, al-amanah. Tabligh. Tabligh. Ataupun at-tabligh. Okey, kalau nak tambah satu lagi apa dia? Fatonah. Al-fatonah. Okey. Okey, boleh? Kalau semua betul, tanda right kat tepi ni. Okey. Dapat 6 markah. Tulis, dapat 6 markah. Okey, seterusnya yang ba. Okey, boleh Ustaz teruskan? Boleh. Okey, kita tengok. Tulis erti. Erti ni maksud Erti ni maksud. Dia kata maksud sifat mustahil. Mustahil bagi Rasul. Okey, apa dia? Yang al-kazib. Apa maksud al-kazib? Dusta. Ataupun kita tulis pendusta lah. Nabi Muhammad tak berdusta. Tahu tak berdusta tu apa? Tahu. Apa dia? Berbohong. Okey, yang kedua al-baladah. Al-baladah apa maksud? Al-baladah adalah bodoh. Okey, dan akhir sekali al-khianat. Al-khianat. Apa dia? Khianat. Okey, kita satu lagi apa dia? Al-kitmanu. Al-kitmanu. Apa maksud al-kitmanu ni? Al-kitmanu. Al-kitman. Apa menyembunyikan. Ya, menyembunyikan. Okey. Ingat ada masuk dalam PSA ni. Menyembunyikan. Okey, kalau betul tanda right. Dapat 6/6. Okey, tanda Okey, Hasyi ada ke dalam ni? Hasyi ada ke Hasyi? Tak ada. Okey, boleh Ustazah teruskan lagi? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok bergerak ke soalan seterusnya. Okey, soalan jim. Okey, dia tanya, apakah pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika remaja? Nabi Muhammad bekerja apa sebelum menjadi rasul? Bekerja sebagai berdagang. Sebagai pedagang. Pedagang ni apa? Menjual. Ataupun peniaga lah kan. Nabi Muhammad bekerja dengan siapa masa tu? Dengan pakcik dia. Dengan pakcik dia. Lepas tu ada orang minta tolong dengan dia.
Siapa orang tu? Perempuan. Khadijah. Khadijah Al-Walid. Dia minta tolong Nabi Muhammad. Okey. Nombor 2. Siapakah nama isteri Nabi Muhammad? Okey, lupa Ustaz nak bagi tahu. Markah kat sini dulu Khadijah. Okey, Aisyah? Aisyah. Kan Nabi Muhammad kan kahwin dengan Aisyah juga. Tak. Dia kahwin ramai. Tapi yang paling pertama adalah Khadijah lah. Nabi Muhammad paling sayang dengan Khadijah. Masa tu Nabi Muhammad dah kahwin dengan Khadijah, lepas tu dia berkahwin dengan Siti Aisyah. Sayyidatina Aisyah, masa tu Sayyidatina Aisyah berumur 9 tahun. Tapi dia tak duduk sekali lagi. Tak duduk sekali lagi. Bila Aisyah dah dewasa, dah remaja, dah besar, baru duduk dengan Nabi Muhammad. Tapi dalam ramai Nabi ada nama isteri Nabi Muhammad paling sayang Khadijah lah, sebab Khadijah banyak membantu dia. Okey, kita tengok di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah? Dekat mana? Soalan ni terlampau umum lah. Apa jawapan kamu? Kalau Ustaz tulis dekat ni, dekat masjid boleh? Okey, masjid ataupun Masjid yang pertama ke? tak, dia umum sangat, dia tak tanya beribadah. Jadi Ustaz letak masjid ataupun Mekah lah. Mekah untuk menunaikan umrah, macam gitulah. Okey, boleh dapat 2 markah sebab dia tak tanya bila apa ke, dia tak tanya. Okey, kita tengok nombor 2. Apakah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah wahyu yang pertama Nabi Muhammad terima? Surah Al-Alaq. Wahyu surah Al-Alaq. Apa mengenai apa surah Al-Alaq tu? Mengenai Nabi Muhammad, Allah suruh membaca. Macam itulah, Iqra bismi rabbik. Bukan Nabi tak nak, Nabi takut. Nabi macam yelah first time kan. First time, lepas tu datang dalam keadaan tu macam menggerunkan lah, macam tak pernah tengok lagi malaikat Jibril. Sampaikan Nabi Muhammad pun takut. Dia pun berlari bersembunyi ke rumah di bawah selimut. Sebab takut sangat. Jadi keluarlah surah Al-Mudassir. Al-Mudassir ni wahai orang yang berselimut. Allah tujukan kepada Nabi Muhammad lah. Jadi Khadijah masa tu dipujuk Nabi Muhammad. Dia beritahu jangan takut semua. Jadi Nabi Muhammad bersetuju untuk terima wahyu tu. Okey. Boleh Ustaz teruskan lagi? Okey, tulis jawapan tahu dan tulis markah sekali. Tulis markah sekali Okey, seterusnya. Okey, per 20 kalau ni dekat mana Ustazah? muka surat 30 ni. 37. Okey, jumpa tak? Jumpa. Okey, sekarang kita beralih ke muka surat 38. Okey, kita tanya. Apakah pengertian kiamat? Apa pengertian kiamat? Siapa nak bantu Ustazah? Kiamat ialah Hari kebangkitan semula makhluk di akhir selepas kehancuran alam dunia. Allah panjangnya, saya tak sempat. Hari kebangkitan seluruh manusia, betul? Okey, seluruh manusia. Lagi? Selepas kehancuran alam dunia. Selepas kehancuran dunia. Okey, sama tak dengan kamu punya? Sama tak? Kalau sama, tulis 4 markah. Kalau kurang sikit, buat 2 markah. Kalau contoh hari kebangkitan seluruh manusia, dia sampai situ je, tulis 2 markah. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh Ustaz teruskan lagi? Boleh. Okey. Terdapat 2 golongan manusia pada hari kiamat. Tulis 2 golongan tersebut. Okey, golongan pertama, betul tak?
Okey, golongan pertama ni macam Golongan mana? pertama Ha? orang Islam Orang Islam. Islam. Okey. ataupun beriman. Atau beriman. Okey, golongan yang kedua apa dia? Golongan kedua orang yang kafir dan munafik. Orang yang kafir dan munafik. Okey. Boleh? Boleh. Kalau betul, tulis tanda. Tulis 4 markah. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Boleh Ustazah Padam? Boleh. Okey, kita teruskan. Boleh. Okey, semua dah siap? Tunggu lagi. Boleh Ustazah teruskan? Ya. Okey. Kita teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan Jim. Okey, beri dua tujuan Allah menjadikan hari kiamat. Kenapa Allah menjadikan hari kiamat? Sebab Manusia segera dia bertaubat nak setelah menyadari dia nak kelakuan dosa. Okey, manusia manusia akan lebih bertakwa, betul tak? Dan dia bertaubatlah, dia takut akan manusia akan bertaubat. Cuba Allah tak bagi tahu pun ada hari kiamat. Tiba-tiba hari kiamat dah. Maksudnya kita tak buat apa persiapan. Kita akan terus buat dosa. Manusia akan bertaubat. Okey, lagi yang kedua, kenapa Allah jadikan hari kiamat? Supaya meningkatkan amalan kebajikan dan segera meninggalkan perkara mungkar. Okey, kalau kita Allah dah bagi tahu kenapa adanya hari kiamat, kita akan meningkatkan amalan kebajikan dan meninggalkan perkara maksiat. Meninggalkan larangan. Okey. Maksudnya cuba kalau kita tak tahu. Sekarang ni kita tak tahu pun ada hari kiamat, ada syurga, ada neraka. Agak-agak kita akan buat apa? Mesti duk huha. Ya, kita akan macam happy je sentiasa, solat pun tak solat kan, macam gitu. Betul tak? Betul. Okey. Jadi Allah dah bagi tahu awal-awal ada hari kiamat. Tapi tarikhnya dirahsiakan. Okey, kita tengok. Erti bagi nama-nama hari kiamat berikut. Okey, Yaumul Akhirah. Yaumul Akhirah. Hari apa? Hari akhir dunia. Hari akhir dunia. Hari akhir dunia. Okey, seterusnya Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Hari perhitungan. Okey, dapat 4 markah. Tahu siapa yang betul? Perhitungan. Ini assignment ku apa? Tak, ni buku aktiviti. Taklah, dia ujung sekali dia ada buat pemarkahan. Latihan. Okey, boleh Ustazah teruskan? Semua dah boleh. Okey. Boleh. Senyap je kan, penat dah ke? Dah. Okey, kita tengok. Senaraikan 2 tanda kiamat. 2 tanda kiamat. Yang pertama apa dia? Ad-Dajjal. Muncul Ad-Dajjal. Ad-Dajjal. Okey, yang kedua. Turunnya Nabi Okey, turunnya Nabi Isa. Okey. Nah, kalau betul dapat 4 markah. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Kalau selain daripada tu, contoh kalau selain daripada tu keluarnya asap tebal pun Ustazah terima. Selagi jangan pula tiba-tiba keluarnya artis K-pop yang cantik, yang ramai. Itu bukan tanda hari kiamat lah. Jangan mengarut-ngarut. Ada kan yang tak salah. Tak salah nak minat Korea. Tak ada pun. Ustazah pun suka tengok cerita Korea.
Tapi kalau yang berlebihan tu, tu dah yang tak boleh. Okey. 12 tu. Macam BTS kan, siap ada tubuhkan agama sendiri, agama BTS. Pelik Ustazah, BTS pelik lah. Kita tipu je lah Ustazah. Ya, tapi bukan. Tapi semua orang banyak menyembah dia. Ya, dia Kan? maksudnya bukan menyembah. Ustazah. Maksudnya dia macam mengagung-agungkan sangat. Tak boleh macam tu. Kan, Tak boleh. Ustazah BTS ni dia punya muka tu. Dia macam dah lupakan Allah dah. Dia macam taksub sangat. Macam ni. Macam suka Lepas tu jadi. Maknanya BTS yang tu ni tak buat boleh. muka plastik je. Ya. Operate Patutlah handsome pun. Siapa kata? Mana ada? Saya tak suka Tu pun. muka asli lah. Ya. Dia orang pakai skincare. Dia orang buat skin routine. Yelah Ustazah pun tak tahu. Ustazah tak nak komen benda, Ustazah tak minat. Sekadar tengok sahaja. Tak payah berlebihan. Boleh Tak dah. boleh tu. Okey, kita teruskan lagi boleh? Boleh. Okey, sekarang kita akan masuk buku aktiviti fiqh pula. Kau susah. Okey, fiqh susah sikit Tak apa. Kau lagi senang dari tauhid. Ada yang kata fiqh tu senang, lebih senang ada yang berbanding cakap tauhid tu fiqh. senang. Ada macam-macam. Okey, kita tengok muka surat. Ni, muka surat 36. Buku aktiviti fiqh muka surat 36. Okey, semua buka Semua dah ada dah? Saya dah ada. Okey, boleh Ustazah mula? Mula je lah. Boleh. Okey, kita tengok nombor 1 Okey. Manakah antara berikut rukun solat Jumaat? Rukun solat Jumaat. Okey, balik. Rukun Bali. Rukun ni apa rukun ni? Rukun tu macam dia punya macam mana nak solat. Okey, peraturan atau cara nak solat kan? Peraturan atau cara. Kalau tertinggal yang ni tak salah solat Jumaat tu. Okey, kita tengok balik. Balik ni Balik rukun tak. ke? Tak. Ni Tak. adalah syarat. Syarat apa ni? Syarat sah. Syarat sah ke syarat wajib? Syarat Syarat wajib. wajib. Syarat wajib. Okey, yang kedua. Takbir Lelaki pun. ihram. Lelaki. Okay. Yes. Takbiratul ihram. Rukun. Rukun. Rukun ni cara kalau tertinggal tak sah lah. Okey, jadi jawapan dia adalah ba. Okey, kita tengok lelaki. Lelaki ni syarat apa? Syarat wajib. Syarat wajib ke Syarat syarat sah? wajib. Syarat wajib ke syarat sah? Syarat sah. Syarat sah. Syarat sah. Okey, Islam. Syarat apa Islam? Syarat wajib. Syarat wajib. wajib. Jangan tertukar tahu exam nanti. Okey. Kena kenal pasti syarat. Lelaki tu jadi syarat wajib, Islam tu jadi syarat sah. Betul. Okey, boleh Ustaz teruskan. Jadi kalau betul, tanda right. Okey, soalan seterusnya. Nombor 2. Pilih pernyataan tentang hikmah solat Jumaat. Hikmah ni adalah kebaikan, kelebihan. Contoh kita tengok nombor 1. Memakai wangi-wangian. Betul ke kelebihan? Itu sunat. Pandai. Kamu masih lagi ingat. Bagus. Ni sunat hari Jumaat. Okey, ba. Berzikir dan membaca Al-Quran. Hikmah ke? Hikmah. Bukan. Bukan. Ni ada apa ni? Itu Perkara sunnah juga. Perkara sunnah juga. Bukan sunat. Sunnah. Sunnah. sunnah Sunat tu hukum. membaca. Maksudnya ni sunat hari Jumaat. Nabi buat ni. Nabi buat ni. Kalau kamu pakai wangi-wangian dapat pahala. Kalau berzikir dan membaca Al-Quran dapat pahala. Tu maksudnya sunat. Okey. Jim. Membaca tahiyat akhir. Apa ni?
Harus. Rukun. Bukan harus, Rukun. rukun. Harus. Kalau ingat, kalau macam benda-benda yang membuat cara kita solat, ia termasuk dalam rukun. Okey, dal. Mentaati perintah Allah. Apa dia? Hikmah kan? Saya sekali dulu tak boleh hikmah. Hikmah kan? Kalau dalam exam nanti kalau kamu confuse, boleh buat macam ni. Keliru. Boleh buat terus macam ni supaya senang kamu nak membuat pilihan. Okey. Kita tengok nombor 3. Khutbah ialah Syarahan yang mengandungi apa? Hinaan ke? lihat. Tak. Maksudan ke? Bukan pelajaran. Tak. Jadi adalah nasihat. Okey, ingat hafal maksud solat Jumaat dengan khutbah Jumaat. Tolong hafal maksud dia. Saya Masuk bagi tahu ke? ni. Itu masuk dalam tu ke? Masuk. Masuklah kot. Saya rasa masuk. Masuklah. Yang buat soalan Ustazah. Macam mana kamu tahu? Kamu tengok soalan exam tu. Ustazah yang buat Mestilah soalan. masuk. Ustazah yang buat soalan tu. Tidak masuk. Kalau tak masuk kenapa Ustazah nak? Okey. Okey, kita Saya je tengok kata soalan tu. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat. Kita tengok. Pilih hikmah khutbah Jumaat di bawah. Hikmah ni kebaikan tadilah. Okey, pertama. Memberi salam sebelum berkhutbah. Apa dia memberi salam sebelum berkhutbah? Bersalam lah, takkan nak bagi dia. Woi. Rukun solat lah kan? Okey, Assalamualaikum. dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Hikmah terus. Kita tengok Jin. Berdoa pada khutbah kedua. Ini adalah rukun. Rukun khutbah. Okey, dal. Memandang kepada para jemaah. Sunat Jumaat, perkara sunat jemaah khutbah. Ustazah. Ya. Itu apa tadi? Nombor 3, nasihat. Okey, boleh Ustaz teruskan lagi? Boleh. Tengok nombor 5. Solat sunat tahiyatul masjid dilakukan untuk masjid apa sebagai apa masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Sebagai Untuk apa? menghormati. Sebagai untuk menghormati masjid. Bukan menghadapi, bukan mengingati dan bukan menjauhi. Menjauhi lagi lah salah. Kita masuk, maksudnya sebelum kita duduk dalam masjid tu, kita buat dulu solat sunat tahiyatul masjid. Okey, jelas? Jelas. Okey, kita teruskan lagi. Nombor 6. Apakah hukum solat sunat tarawih? Apa hukum solat sunat tarawih? Kita potong dulu Sunat jawapan. tarawih. Sunat tarawih apa hukum dia? Sunat. Sunat apa? Sunat muakkad. Sunat muakkadah. Sunat ni sunat biasa. Muakkadah ni sunat yang amatlah digalakkan. Sebab apa? Sebab dia berlaku setahun sekali. Yang amatlah digalakkan. Okey. Kita tengok nombor 7. Apakah solat yang dilakukan? Apakah solat yang dilakukan apabila seseorang memasuki masjid sebelum duduk? Solat lah. Solat sunat Solat apa? Solat tarawih. Solat sunat Tarawih. tahiyatul masjid anak-anakku. Kau Ustazah bagi tahu tadi, kalau kita masuk ke masjid, sebelum duduk, buat dulu solat sunat tahiyatul masjid. Untuk apa tadi? Untuk Cuma duduk. menghormati masjid. Jelas? Jelas. Okey, kita tengok solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni kita bila kita solat ni? Selepas solat Isyak. pada bulan Ramadan. bulan Ramadan. Tolong bezakan. Okey, solat Jumaat. Siapa ingat lagi maksud dia? Dilakukan pada hari Jumaat. Panjang-panjang lagi.
solat dua yang rakaat. dilakukan dua rakaat yang dilakukan Ha? pada hari Jumaat waktu zuhur. Ha? Pada zuhur. Dengan berapa rakaat? Dua rakaat yang dimulai dengan Dua khutbah. dua khutbah. khutbah. Kena ingat tau. Solat Jumaat ialah solat yang dilakukan pada hari Jumaat pada waktu zuhur sebanyak 2 rakaat secara berjemaah. Lupa secara berjemaah yang dimulai dengan 2 khutbah. Okey. Solat sunat hajat. Apa maksud solat sunat hajat? Solat untuk Meminta sesuatu hajat. meminta sesuatu hajat. Terima kasih Ali Aira. Suatu hajat. Ingat tau? Okey, boleh? Boleh Ustaz teruskan? Boleh. Okay. Apa tu boleh tu? Okey, kita tengok nombor 8. Pilih padanan solat fardu yang boleh dijamak. Dijamak ni, apa maksud dijamak ni? Himpunkan. Okey, apa jawapan dia? Solat zuhur. Solat zuhur dengan solat asar. Alif, ba, jim, dal? Alif. Alif. Kenapa ba tak boleh? Maghrib dengan subuh. Maghrib mana boleh? Tak boleh. Maghrib yang boleh dijamakkan adalah zuhur tambah asar. Lepas tu maghrib tambah isyak. Isyak. Tu jamak. Okey, kalau qasar? Qasar. Solat apa yang boleh dikosarkan? Solat Zuhur, asar dengan isyak. dengan isyak. Kenapa tiga solat ni je boleh? Kenapa? Kenapa maghrib tak boleh? Kenapa subuh tak boleh? Sebab dia kena 4 rakaat. So dia boleh. Okey, sebab qasar ni hanya boleh digunakan untuk solat 4 rakaat saja. Kalau cuba subuh 2 rakaat. Kalau kosong rakaat. Kosong rakaat tak payah solat teruskan. Jangan pula macam tu, tak boleh. Ataupun solat maghrib. Kalau 3 rakaat jadi 1 rakaat sahaja. Mana ada, tak boleh. Okey, jelas. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok nombor 9. Okey, perjalanan jauh tak kurasa. Balik kampung ke nanti? Balik kampung. Dah balik dah pun. Dah balik, untunglah. Ustazah baru nak balik 2 minggu lagi. Okey, kita tengok nombor 9. Perjalanan tidak kurang 2 marhalah. Tidak kurang 2 marhalah. Bersamaan lebih kurang berapa? 89 kilometer. 89 kilometer. 89 kilometer. Tapi dia kata kurang, tidak kurang. Oh, tidak kurang. Okey, jadi bersamaan lebih kurang 89 kilometer 2 marhalah okey. Kalau nak pergi Kuala Lumpur tak lepaslah daripada sini. Okey, kita tengok. Tapi hari tu Ustazah pergi New Zealand tak naik flight pun. New Zealand tak ajak. Apa ajak? Ya. Ustazah tak ajak. Tengok muka saya sampai dah putih dah. Kenapa? Akan bedak sejuk. Allah, dah kenapa pula pakai bedak sejuk. Astagfirullah, macam macun dah. Kau tengok macun? Saya tengok dulu waktu kecil. Macun sukalah pakai bedak sejuk macam tu. Tengok saya tak pandai sampai tudung-tudung sekali pakai. Astagfirullahalazim. Okey, kita teruskan lagi nombor 10. Okey, manakah antara berikut hikmah solat Jumaat? Kebaikan solat Jumaat. Solat Jumaat pula. Solat jamak. Yang pertama, berniat dalam solat. Apa dia ni?
Rukun. Rukun. Ni adalah rukun solat. Okey, nombor 2. Berniat qasar dalam takbiratul ihram. Ni apa? Rukun juga. Berniat kan rukun. Rukun. Bukan rukun, syarat. Syarat. Syarat, sorry. Siapa jawab syarat tadi? Okey, syarat Syarat solat Syarat solat. Okey, menunjukkan agama Islam itu mudah dan perjalanan yang diharuskan oleh syarat. Okey, adalah jim. Dal tu apa dal? Perjalanan yang diharuskan oleh syarat. Dia adalah syarat. Syarat solat jamaah. Kalau maksudnya perjalanan kalau perjalanan untuk benda maksiat tak boleh lah. Tak sah lah syarat dia. Okey, boleh Ustaz teruskan? Jadi jawapan dia adalah jim. Orang kamu dah terkejut Ustaz tengok muka kamu. Okey. Kita teruskan lagi bahagian ba. Okey. Yang ni ada dalam soalan kamu Okey, ada dalam soalan kamu. Okey, apakah pengertian solat Jumaat? Okey, solat Jumaat ialah solat yang dilakukan Ustaz tulis pada hari Jumaat. Ustazah tengok saya punya background. Mana? Dah kenapa? Kenapa guna yang tu pula? Quran. Simpan kenangan. Simpan kenangan. Okey. Solat yang dilakukan pada hari Jumaat pada waktu Zuhur. Pada waktu Zuhur. Pada waktu Zuhur dilakukan secara ni kan solat 2 rakaat kan? So apa sini 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat pada waktu Zuhur dilakukan secara berjemaah dan dimulai Ustazah laju sangat. tak apa dengan 2 khutbah. Okey. Okay, boleh. Tak tepikan Ustazah punya mouse Ustazah. Saya nak screenshot. Mouse? Tak apa. Saya dah screenshot dah. Okay, boleh Ustazah teruskan? Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Kena dengan Ustazah dia ni. Datang sekolah siap Ada Sekolah. Ada Syamrul. Syamrul bawa masuk ke? Bagus Syamrul masuk. Saya ada masa. Okey. Kita teruskan lagi. Senaraikan 2 syarat wajib solat Jumaat. Kita habiskan sikit. 2 syarat wajib solat Jumaat iaitu balik. Apa lagi? Islam. Okey. Tulis tau. Okey. Boleh Ustaz teruskan lagi? Saya nak tulis. Boleh. Sangat Ustazah ni. Okey, cepat-cepat. Dah habis masa dah pun. Dah. Okey. Teruskan lagi sempat ke tak ni? Suka pula saya tengok Quran pakai bedak sejuk. Itulah. Okey. Nanti kita sambung lagi boleh tak? Tak sempat ni sebab dah orang lain nak masuk kelas pula. Nanti kita sambung ke surat ni Ke surat Muka terakhir ni. 38. Okey. Nanti kita muka surat 38 Ustazah ada homework ke? Tak ada. Siapkan yang tak siap je tu. Yang tu je. Okey. Okey. Kejap Ustazah ambil gambar je. Dia kelas 4 Firdaus dah masuk dah. Okey, itu saja. Saya tengah bedak sejuk lagi. Entah apa.